Maklumat sahih, jenama dipercayai. Berita perdana edisi Jumaat 13 Ogos. Saya Andy Reza Rohadian. Dan saya Larendra Fiona bertemankan. Saudara, berikut paparan utama malam ini. Kerjasama bipartisan kunci stabilkan negara, lancarkan pelaksanaan inisiatif tangani pandemik. PRU 15 selewat-lewatnya akhir Julai tahun depan bergantung kepada situasi COVID-19. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Mandat bagi pemilihan kerajaan baharu akan diserahkan kembali kepada rakyat bila tiba masa yang sesuai. Jaminan diberikan Perdana Menteri berdasarkan situasi pandemik yang dihadapi negara ketika ini. Jelas beliau, keutamaan ketika ini adalah memastikan kerajaan terus berfungsi dengan baik menangani pandemik dan memulihkan negara. Dalam ucapan khas bertajuk Bersama Memulihkan Negara, Perdana Menteri turut memberi jaminan akan mengambil tindakan yang terhormat dan berperlembagaan dalam menyelesaikan kemelut politik semasa. Saya membuat aku janji bahawa pilihan raya umum ke-15 akan diadakan selewat-lewatnya pada penghujung bulan Julai tahun hadapan insya-Allah. Tujuan saya kemukakan cadangan ini ialah untuk membolehkan kerajaan terus berfungsi di waktu pandemik dengan sokongan bipartisan di Parlimen. Pada masa yang sama, saya juga seperti anda semua mempunyai tanggungjawab untuk tidak membiarkan kumpulan kleptokrat memerintah jika kemelut politik ini tidak diselesaikan segera. Beliau turut menjemput semua pimpinan parti politik membincangkan cadangan-cadangan ini pada minggu hadapan dan bersedia mendengar pandangan yang dikemukakan. Sekiranya cadangan bipartisan ini dipersetujui, satu sidang khas Dewan Rakyat akan dibuat untuk membentangkan usul undi percaya kepada Perdana Menteri dalam masa terdekat. Ya, dan sekiranya kerajaan berjaya mendapatkan sokongan bipartisan di Dewan Rakyat dan Dewan Negara melebihi majoriti 2/3 suatu rang undang-undang pindaan perlembagaan bagi menghadkan tempoh jawatan Perdana Menteri kepada hanya 2 penggal dan rang undang-undang anti lompat parti akan dibentangkan di Parlimen. Jelas beliau, jumlah jawatan kuasa pilihan khas Parlimen juga boleh ditambah untuk memastikan semua ahli Parlimen kerajaan dan pembangkang yang menganggotai jawatan kuasa pilihan khas Parlimen lebih seimbang. Sebagai pengiktirafan pada peranan semak dan imbang di Parlimen, 50% jawatan kuasa pilihan khas akan difungsikan oleh ahli Parlimen kerajaan dan 50% lagi oleh ahli Parlimen pembangkang. Dan sejajar dengan jangkaan bebanan tugas yang akan bertambah dalam melaksanakan fungsi semak dan imbang yang lebih efektif, kerajaan akan menyediakan kaki tangan sokongan dan syariat yang berpatutan pada semua pengurusi jawatan kuasa pilihan khas Parlimen. Jelas Tan Sri Muhyiddin, kerajaan juga bersetuju melaksanakan undi 18 tanpa menunggu pelaksanaan pendaftaran automatik yang akan mengambil masa. Ketua Pembangkang turut diberi saraan yang setara dengan seorang Menteri Kanan selepas mengambil kira jumlah perwakilan parti pembangkang yang hampir seimbang di Dewan Rakyat.
Parti-parti dalam Kerajaan Perikatan Nasional PN juga telah mencapai kata sepakat untuk berunding dengan pimpinan parti di luar PN bagi meluluskan usul undi percaya Perdana Menteri di Dewan Rakyat. Ia bagi membolehkan kerajaan terus berfungsi mengurus pandemik hingga tiba masa yang sesuai untuk diadakan pilihan raya umum dan mengembalikan semula mandat memilih kerajaan kepada rakyat. Kestabilan politik adalah amat penting dalam kita memerangi pandemik COVID-19 dan memulihkan negara kita. Kita harus akur dan sedar proses pemulihan negara ini bukan satu usaha perkara yang mudah. Oleh itu, kita memerlukan sokongan, usaha dan tumpuan semua pihak untuk memulih dan mengembalikan negara yang kita cintai ini kepada landasan pembangunan dan pertumbuhan yang sehat. Apabila kita tidak dapat menstabilkan politik negara untuk membantu proses pemulihan, yang menanggung sengsara dan beban ini adalah saudara-saudari rakyat jelata. Yang rugi adalah rakyat dan tanah air kita ini. Sekiranya usul undi percaya diluluskan, rangka persefahaman rentas parti akan dibentang kerajaan. Atas semangat kerjasama bipartisan di Parlimen dan keperluan memperluas bentuk-bentuk bantuan kepada rakyat yang memerlukan, Perdana Menteri memperuntukkan RM300,000 bagi tujuan pembelian bakul makanan kepada semua ahli Parlimen tanpa mengira parti politik. Semua ahli Parlimen akan menerima peruntukan tahunan yang sama tanpa mengira parti politik. Bagi ahli Parlimen pembangkang, peruntukan untuk tahun ini akan dibuat secara prorata mengikut jumlah bulan yang berbaki. Cadangan penambahan siling dana COVID-19 banyak RM45 bilion daripada RM65 bilion kepada RM110 bilion akan dibentang untuk kelulusan Parlimen. Perdana Menteri berkata peningkatan itu bagi memenuhi keperluan tambahan dalam menangani pandemik COVID-19, terutama mengukuhkan sistem kesihatan, menambah baik bantuan kepada rakyat dan menyokong kelangsungan perniagaan. Dalam menangani krisis kesihatan COVID-19, peruntukan tambahan akan disediakan untuk meningkatkan dan menyegerakan usaha menyaring kes, pengesanan kontak rapat dan pengasingan mereka yang positif. Kerajaan juga akan mengukuhkan sistem kesihatan, terutamanya dalam menambah petugas kesihatan serta meningkatkan kapasiti wad ICU, termasuk penyumber luaran pesakit dari hospital awam ke hospital swasta selaras dengan pendekatan whole of nation. Komitmen membantu golongan terjejas diteruskan dengan menyalurkan bantuan tunai RM10 bilion kepada 11 juta penerima dalam separuh kedua tahun ini. Bantuan tunai sebanyak RM10 bilion akan disalurkan kepada 11 juta penerima dalam separuh kedua tahun 2021. Bantuan tunai bagi mereka yang memerlukannya akan diteruskan pada tahun 2022 bukan sahaja untuk golongan B40 tetapi juga meliputi bantuan bersasar kepada golongan miskin tegar, miskin bandar dan M40 yang kehilangan pendapatan. Sementara itu, bagi menyokong kelangsungan perniagaan dan pemulihan ekonomi, dana tambahan kumpulan wang COVID-19 akan digunakan bagi membantu insentif pengambilan pekerja serta meningkatkan pembiayaan kepada PKS susulan pembukaan semula ekonomi selaras pelaksanaan PPN. Ekonomi Malaysia berkembang 16.1% pada suku kedua tahun ini berbanding suku-suku sebelumnya. Trend pemulihan yang berterusan ini bukti jelas dasar-dasar kerajaan telah membuahkan hasil.
Tan Sri Muhyiddin menegaskan dengan pelaksanaan Pelan Pemulihan Negara dan peningkatan program imunisasi COVID-19 kebangsaan, ekonomi dijangka pulih. Sasaran 50% populasi dewasa negara divaksin sepenuhnya pada akhir bulan ini juga membolehkan pembukaan semula kegiatan ekonomi dan sosial secara lebih meluas. Kita terus berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan berikhtiar dengan sepenuh jiwa dan raga agar kita semua terhindar daripada wabak ini. Saya amat menghargai pengorbanan para frontliners kita yang terus cekal bertugas saban hari tanpa mengenal penat dan lelah, serta kesabaran saudara dan saudari semua dalam menghadapi ujian getir ini. InsyaAllah, negara kita akan pulih. Apabila negara kita telah pulih daripada wabak ini, saya percaya bukan saja kita semua dapat kembali kepada kehidupan biasa, tetapi dapat bersama-sama membawa semula negara kita ke mercu kejayaan dan kegemilangan. Baik, kita beralih ke perkembangan semasa COVID-19 di Malaysia. Jumlah kes baharu COVID-19 hari ini 21,468, turun sedikit berbanding 21,668 kes semalam. Jumlah kes sembuh 17,025, manakala kes kematian dilaporkan 277, menjadikan jumlahnya kini 11,968. Baik, saudara, berikut statistik harian COVID-19 dalam negara diikuti jumlah kes mengikut negeri dan pecahan pesakit mengikut kategori. ...525,342 dos vaksin COVID-19 diberikan semalam, menjadikan jumlah kumulatif pemberian vaksin 26.38 juta dos. Dan setakat 12 Ogos, lebih 16.5 juta orang telah menerima dos pertama, manakala lebih 9.8 juta orang atau 30.1% populasi Malaysia telah lengkap 2 dos vaksin. Dan berikut data harian vaksinasi di Malaysia mengikut negeri. Program imunisasi COVID-19 kebangsaan PICK bakal memulakan proses vaksinasi kepada golongan remaja berusia 12 hingga 17 tahun. Menteri Penyelaras PICK Khairi Jamaluddin berkata, kaedah pelaksanaannya akan diumumkan minggu depan. Menerusi ciapan di Twitternya, Khairi menjelaskan proses vaksinasi dibuat mengikut keutamaan, iaitu remaja berumur 12 hingga 17 tahun yang mempunyai masalah penyakit kronik, diikuti remaja tanpa masalah perubatan dan berdasarkan penurunan umur. Kaedah itu dilaksanakan mengikut saranan Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah kepada Jawatan Kuasa Khas Jaminan Akses Bekalan Vaksin COVID-19. 4 anggota tentera udara di Raja Malaysia TUDM maut dalam kejadian tembakan di kem TUDM di Kota Samarahan, Sarawak pagi tadi. Insiden berlaku kira-kira 7.15 minit pagi ketika anggota terbabit sedang bertugas. Pesuruhjaya Polis Sarawak Datuk Aidi Ismail dalam kenyataan memaklumkan siasatan mengenai insiden sedang dijalankan pihaknya. Sementara itu, TUDM dalam kenyataan turut memberitahu insiden tembakan membabitkan 4 anggota TUDM berlaku di Skuadron 330 Kota Samarahan, Kuching, Sarawak. TUDM menyerahkan kes itu kepada pihak polis untuk menjalankan siasatan. Justru TUDM mengharapkan semua pihak tidak menyebarkan sebarang spekulasi sehingga siasatan polis selesai.
Ya, dalam pada itu, Timbalan Pesuruhjaya Polis Sarawak DCP Manca Atta mengesahkan senjata yang digunakan dalam insiden dirampas dari tempat simpanan senjata api Balai Pengawal. Suspek kemudian bertindak membunuh diri selepas menyerang mangsa. Menurut DCP Manca, mangsa terlebih dahulu cuba menenangkan suspek namun dia ditembak di perut. Suspek kemudian menembak seorang lagi mangsa di bahagian dada sebelum melakukan perkara sama terhadap seorang lagi anggota tentera. Suspek selepas itu menembak bahagian kepalanya sendiri. Dua termasuk suspek mati di tempat kejadian. Tempat perlindungan disediakan untuk kanak-kanak kehilangan ibu bapa akibat COVID-19. Perinciannya seketika nanti, terus bersama Berita Perdana. Bersua kembali. Ekonomi negara mencatat pertumbuhan positif 16.1% bagi suku kedua 2021 selepas menguncup bagi tempoh 4 suku berturut-turut. Mengumumkan prestasi berkenaan, Ketua Perangkawan Malaysia, Datuk Seri Dr. Muhammad Uzir Mahidin berkata, pertumbuhan dipacu permintaan dalam negeri dan prestasi ekspor yang terus mengukuh. Jelas beliau, pertumbuhan pada suku kedua turut mencerminkan asas yang rendah berikutan penyusutan ketara dalam aktiviti ekonomi pada suku kedua tahun lalu. Dari segi penawaran, hampir semua sektor ekonomi merekodkan pemulihan dalam pertumbuhan bagi suku tersebut. Bagaimanapun, pelaksanaan semula langkah-langkah pembendungan lebih ketat di bawah Perintah Kawalan Pergerakan telah mempengaruhi pertumbuhan terutama pada bulan Jun. Dari aspek perbelanjaan, pertumbuhan dipacu oleh perbelanjaan sektor swasta yang lebih tinggi dan aktiviti perdagangan yang kukuh. Datuk Seri Uzir berkata demikian pada sidang media perkembangan ekonomi negara bagi suku kedua 2021. Ya, dalam pada itu, Bank Negara Malaysia BNM menyemak turun unjuran pertumbuhan KDNK negara antara 3.0 dan 4.0% bagi keseluruhan tahun ini. Gabenor Datuk Nur Syamsiah berkata, semakan semula itu dibuat selepas mengambil kira perkembangan ekonomi global dan pelaksanaan semula langkah-langkah pembendungan COVID-19 di seluruh negara. Bagaimanapun, jangkaan pembukaan semula ekonomi akan menyokong pemulihan secara beransur-ansur menjelang akhir suku keempat tahun ini. The gradual recovery in the economy will be supported by the expected reopening up of the economy, some materialization of pent-up demand, ramp up in commodity production and continued investment in large-scale infrastructure projects. Jelas Datuk Nur Syamsiah, pemulihan ekonomi dijangka terus pesat tahun depan disokong kegiatan ekonomi yang kembali rancak serta limpahan kesan positif daripada permintaan luaran. Kemajuan dan keberkesanan program vaksinasi akan menjadi pemangkin utama kepada pembukaan semula ekonomi, seterusnya mendorong sentimen lebih positif. BNM sebelum ini mengunjurkan ekonomi negara berkembang antara 6.0 dan 7.5% bagi 2021. Saudara, CIMB Bank Berhad dan CIMB Islamic Bank Berhad telah membantu lebih 250,000 pelanggan individu serta perusahaan kecil sederhana di bawah program bantuan pembiayaannya sejak 7 Julai. Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan CIMB, Datuk Abdul Rahman Ahmad berkata, bilangan pelanggan yang telah menerima bantuan berkenaan dalam tempoh singkat mencerminkan kecekapan sistem permohonan digital CIMB.
Sistem tersebut juga sejajar komitmen bank yang mahu memastikan pelanggan berkelayakan mempunyai akses yang mudah dan selesa kepada program bantuan pembiayaan. CIMB turut menyarankan pelanggan yang terkesan akibat pandemik agar menghubungi pihak bank untuk mendapatkan bantuan. Bagi memudahkan urusan pelanggan, bank telah menyediakan e-borang yang ringkas dan boleh dimohon secara dalam talian pada laman tertera. Pelanggan juga boleh menghantar permohonan menerusi email, panggilan telefon atau berkunjung ke cawangan CIMB terdekat. Masih bersama Berita Perdana. Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat membuka penempatan di 7 institusi bawah kendaliannya untuk kanak-kanak yang memerlukan perlindungan akibat COVID-19. Institusi itu ialah Rumah Kanak-kanak Pokok Sena, Taman Sinar Puteri, TSP Batu Gajah, TSP Ceras, Rumah Budak Lelaki Melaka, RKK Mini Kelantan, TSP Kota Kinabalu dan TSP Kuching. Menterinya Datuk Seri Rina Mohamad Harun berkata kesemua institusi berkenaan akan dijadikan penempatan sementara atau tetap. Seramai 33 kanak-kanak yang kematian ibu atau bapa akibat COVID-19 telah dikenal pasti di seluruh negara. Bagaimanapun, beliau menggesa mana-mana pihak yang mempunyai maklumat berkaitan agar menyalurkannya kepada pihaknya untuk tindakan lanjut. Tapi anak-anak ini masih ada lagi masa depan yang lagi panjang. Masa depan yang perlu kita jaga, yang perlu kita bimbing, yang kita jaga. Jadi kerana itu di kementerian kita akan membuka ruang ini untuk menempatkan sekiranya perlu anak-anak ini boleh ditempatkan di rumah kebajikan kanak-kanak ini. Beliau meninjau ketersediaan rumah kanak-kanak pokok Sena untuk menerima kemasukan anak-anak yang kehilangan ibu bapa atau penjaga akibat COVID-19. Kementeriannya telah mengenal pasti beberapa kaedah alternatif lain dalam membantu anak-anak terlibat. Antaranya menyalurkan bantuan bulanan di bawah Jabatan Kebajikan Masyarakat dan menggerakkan 140 pasukan pelindung kanak-kanak di seluruh negara. Permintaan terhadap bantuan makanan di Food Aid Foundation meningkat 20% sejak pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan 3.0. Pengasasnya Rick Chi berkata, permintaan tersebut memerlukan pihaknya sentiasa memiliki stok makanan untuk diagihkan kepada golongan rentan. Setakat Jun lalu, Food Aid Foundation telah mengagihkan 1 juta kilogram makanan kering dan 2 juta pek makanan bernilai 16 juta ringgit. Kita sudah beroperasi selama setahun lebih semenjak lockdown sampai hari ini. Tiap-tiap bulan boleh nampak yang keperluan dari orang miskin, yang phone call permintaan dari line NGO masih tinggi. Dan kita also quite happy a lot of Malaysians are very generous coming forward to donate the food. But sampai setakat ni keperluan masih tinggi. Kalau dapat bantuan dari syarikat pemakanan atau industri pemakanan, saya rasa kerja kita agak senang sikitlah. Bagi memastikan kualiti makanan dalam keadaan baik sebelum diedarkan, pihaknya mewujudkan makmal uji. Sebab makanan yang penting untuk orang miskin adalah protein macam ayam, daging. Makanan tu ada cold chain, kita takut cold chain tu dah potong, risiko tu amat tinggi. So sebagai satu foundation kita rasa kita bertanggungjawablah. Kita mempunyai laboratory lab kita untuk buat test kuman bakteria Salmonella, E. coli sebelum kita keluarkan kepada beneficiary kita lah. Hari ini 4 syarikat termasuk Babas, Mami, Sime Darby Plantation serta Etika melalui Food Aid Foundation mengagihkan makanan kepada 2,000 rumah.
Kita bersama ni dimulakan untuk menjemput jenama-jenama dan pengeluar barangan pengguna untuk bersama-sama membuat kebajikan. Jadi kita bekerjasama dengan Food Aid Foundation untuk memberikan keperluan-keperluan asas kepada rakyat yang memerlukan. Sebab sekarang ni masih ramai rakyat yang masih agak dalam kesusahan untuk mendapat bahan-bahan asas. Jadi kita menjemput lebih ramai pengeluar untuk bersama-sama kita dalam inisiatif ni. Untuk permulaan ni kita bagi lebih kurang 2,000 untuk 2,000 rumah. Okey, Babas, Mami, Alif dan juga Good Day Milk daripada Etika. So kita bersama-sama. Kita harap benda ni berterusan lah. Jadi tak terputus kita punya bekalan tu. Saudara, siaran berita perdana di TV1 berakhir di sini. Bagi memberi laluan kepada siaran langsung perlawanan bola sepak Liga Super, Kedah Darul Aman FC lawan Selangor FC. Anda boleh terus mengikuti berita perdana di saluran berita RTM melalui My Preview 123. Baik saudara, seterusnya kita ke edisi sukan bersama rakan penyampai Syairul Islam. Silakan. Davita berpotensi menyerlah di Paris. Messi terus jadi tumpuan peminat. Saranan Presiden Malaysian Football League MFL Datuk Hamidin Muhammad Amin agar semua pasukan lebih bersedia menghadapi aksi Liga musim depan disambut dengan sebaiknya oleh rakan kongsi. Ia sejajar dengan harapan mereka agar aksi Liga Malaysia dapat berjalan seperti dirancang dan tidak dibatalkan. Bagi pengarah Negeri Sembilan FC, Satwan Singh, usaha dan komitmen MFL dalam memastikan kalender bola sepak Malaysia dapat diteruskan wajar dipuji. Menurutnya, usaha itu berhasil selepas bola sepak Malaysia mendapat kebenaran khas daripada Majlis Keselamatan Negara MKN untuk meneruskan Liga Malaysia mengikut modul gelembung sukan. It's a real challenging time untuk kita untuk face this situation, dan inilah satu perkara yang baru untuk kita semua, dan it has been 2 tahun berturut-turut sudah, dan it is very sad sehingga kita terpaksa membatalkan piala Malaysia tahun lepas, piala FA tahun ni lagi sekali dan sebagainya. Terdahulu, Datuk Hamidin mengingatkan ahli lembaga pengarah MFL membuat perancangan awal bagi menghadapi saingan Liga Malaysia musim 2022. Ia bagi memastikan kelancaran kalender bola sepak musim depan memandangkan pandemik COVID-19 masih belum reda. Sementara itu, Ketua Pegawai Eksekutif Seri Pahang FC, Datuk Mohamed Sufian Awang, menyokong penuh langkah MFL meminda klausa 16.3(c) dalam perlembagaan berkaitan jawatan wakil kelab dalam ahli lembaga pengarah MFL. Menurut Datuk Mohamed Sufian, pindaan itu penting bagi menjaga kepentingan 22 rakan kongsi Liga Malaysia. Jelasnya adalah tidak wajar seseorang yang berada di luar sistem Liga Malaysia untuk terus memegang peranan selaku ahli lembaga pengarah. Ini kerana dikhawatiri mereka tidak lagi memahami situasi semasa apa yang berlaku dalam kalangan rakan kongsi. Perlu diingat, MFL ini adalah wujud di atas dasar kelab-kelab yang terlibat dalam Liga Super ataupun dalam MFL. Pastinya suara-suara daripada lebih daripada 20 kelab ini harus didengari, harus diberi pandangan, harus diberi pertimbangan. Maka sekiranya mereka yang tidak berada dalam sistem, yang tidak pernah berada dalam sistem, tidak tahu nak mentadbir, tiba-tiba nak mencorakkan, mengikut corak sendiri, saya rasa agak tidak munasabah. MFL memaklumkan mengenai pindaan kepada klausa 16.3(c) perlembagaan melalui mesyuarat bersama rakan kongsi Liga Malaysia yang dilakukan secara maya. Beralih ke perkembangan aksi Liga Super, pasukan Kedah Darul Aman FC KDFC mahu memanfaatkan kelebihan aksi dalaman sendiri ketika melayan kunjungan Selangor FC yang dalam perlawanan yang bakal bermula 9 malam ini. Ketua Jurulatihnya Aidil Syahrin Sahak berkata walaupun hampir 2 bulan tidak beraksi susulan beberapa pemain yang positif COVID-19, pasukan itu telah mula mendapat rentak dan momentum yang baik selepas menjalani beberapa sesi latihan di padang.
Menurutnya, walaupun sudah lama tidak beraksi, namun mereka perlukan permulaan yang baik bagi menghadapi baki musim ini. Aidil turut mengakui tahap kecergasan pemain juga tidak 100%, memandangkan mereka tidak dapat mengadakan aksi persahabatan. Namun semua pemain katanya memberi komitmen 100% semasa sesi latihan. Match fitness menjadi kebimbangan utama jurulatih tersebut, apatah lagi Selangor FC memiliki kelebihan kerana telah mengharungi 4 perlawanan secara berterusan sejak Liga Super kembali bersambung. Sebelum ini, KDA FC tidak dapat turun beraksi kerana perlu menjalani tempoh kuarantin selama 14 hari selepas 2 pemain pasukan itu disahkan positif COVID-19 menyebabkan perlawanan membabitkan mereka terpaksa ditunda. Ini pula perkembangan sukan elektronik e-sukan. Pasukan profesional PUBG Mobile paling berjaya dan popular Malaysia, Gang, melangkah setapak lagi menerusi kerjasama baharu dengan CGM, sebuah platform barangan permainan digital dalam talian yang terkenal. Kerjasama bernilai RM2 juta itu terjalin setelah kontrak mereka bersama penaja Yudu tamat baru-baru ini. Menerusi kerjasama itu, Gang akan bertanding dalam Liga Profesional PUBG Mobile PMPL musim keempat dan ke semua acara e-sukan PUBG Mobile pada masa hadapan sebagai Sam9 Gang. Pengasas pasukan Gang dan Ketua Pegawai Eksekutif Wolf Esport Kevin Wong berkata, mereka memutuskan untuk mengeratkan lagi kerjasama bersama rakan penaja kerana percaya dengan potensi peningkatan Sam9. Tambah Kevin, CGM juga menjadi penyokong kuat Gang dan mempercayai keupayaan pasukan itu sejak dari awal penubuhannya. Gang mencatat sejarah tersendiri apabila kini menjadi salah satu pemegang Malaysia Book of Records tahun lalu selepas muncul pasukan pertama yang memenangi kejohanan PUBG Mobile di peringkat Asia Tenggara. Individu kidal sering berhadapan kesukaran menggunakan beberapa peralatan. Ini kerana kebanyakannya dicipta untuk pengguna tangan kanan. Namun, ia tidak menjadi penghalang buat seorang tukang jahit yang mampu menjahit sehingga 5 pasang baju kurung sehari. Ikuti bingkisan disediakan wartawan Ayu Norehan Saleh sempena Hari Tangan Kidal Antarabangsa yang disambut hari ini. Nama tukang jahit kidal Nur Hamzah tidak asing bagi penduduk kampung Bukit Setongkol, Kuantan. Setiap urusan harian termasuk mengemas rumah dan memasak dilakukan menggunakan tangan kiri. Ibu 5 anak itu turut mencari rezeki menerusi keunikan dimiliki. Berpengalaman lebih 20 tahun dalam bidang jahitan, Nora tidak perlu menggunakan pola ketika menggunting kain. Sebaliknya, beliau hanya menggunakan kaedah menderah pola menggunakan kapur penanda. Bagaimanapun selaku individu kidal, kelebihan itu ada batasnya. Nora terpaksa membalut pemegang gunting agar tangan tidak luka dan sakit kerana kebanyakan gunting di pasaran dicipta untuk mereka yang menggunakan tangan kanan. Macam cikgu nak mengajar yang kami bertangan kidal ni memang susah sikit lah. Kita kena faham sendiri macam mana dia ajar. Sebab dia akan tunjuk cara tangan kanan, kita akan pusing balik. Macam tu lah. Kadang-kadang bila belajar tu ada yang tak jadi. Seorang lagi individu kidal di Kuantan, Sharifah Nur Hidayah Said Muhammad tidak kurang hebatnya. Berbekalkan tangan kidal, wanita ini mampu menjana pendapatan menerusi jualan sagu gula Melaka. Resepi istimewa yang dimiliki dimanfaatkan sepenuhnya sehingga menu masakannya itu sering jadi sebutan penduduk Taman Balok Permai. Bakat itu tidak hanya terhad kepada masakan semata-mata.
macam selalu suka mewarna, melukis-lukis, mesti cantik. Mesti dapat nombor 1. Kalau masuk tandingan apa-apa kan. Orang kata boleh try test lah. Lepas tu umur 5 tahun tu, 6 tahun dah nampak dah kita punya kreativiti kita tu kan. Jadi sampailah sekarang ni memang still tangan kiri kot, tak boleh nak ubah. Selain sagu gula Melaka, usahawan kidal itu turut menjual pakaian. Kebolehan dua wanita ini membuktikan keunikan bukan penghalang mencapai kejayaan. Selamat menyambut Hari Tangan Kidal Antarabangsa. Ayu Nurhan Saleh untuk Berita RTM. Baik, satu lagi inisiatif untuk membantu golongan kurang mampu diperkenal oleh Bank Rakyat dengan kerjasama Surau Al-Barakah. Zon Barakah Bank Rakyat menyalurkan pemberian bantuan keperluan dan makanan asas. Pengerusi Bank Rakyat Datuk Abdul Rani Lebai Jaafar dalam kenyataannya berkata, bantuan tanpa mengira bangsa dan agama ini juga bersempena sambutan Maal Hijrah. Bantuan seperti beras, gula, minyak masak, susu tepung serta lampin dan lain-lain akan disediakan di rak Zon Barakah Bank Rakyat di Menara Kembar Bank Rakyat. Pada fasa kedua akan datang penyertaan sumbangan berupa wang tunai dan barang keperluan turut dibuka kepada orang ramai. Pendekatan ini dapat mengukuhkan sistem sosial menerusi kaedah memberi semula kepada komuniti. Mengambil iktibar kekurangan bekalan makanan ternakan sebelum ini, Kementerian Pertanian dan Industri Makanan MAFI memberi tumpuan terhadap pengeluaran makanan dalam negara. Bagi tujuan itu, MAFI menjalankan kerjasama dengan pihak swasta untuk memastikan bekalan stabil, mencukupi dan terkawal, seterusnya mengatasi kebergantungan terhadap bekalan makanan ternakan import. Menteri Pertanian dan Industri Makanan Datuk Seri Muhammad Ronald Kiandi berkata, bekalan makanan ternakan terutamanya jagung berkualiti tinggi kini boleh diusahakan dalam negara dengan kepakaran tempatan. Ini termasuklah syarikat Green World Genetic GWC yang telah 5 tahun terlibat dalam penghasilan pelbagai jenis jagung untuk makanan ternakan di kawasan seluas 200 hektar di seluruh negara. Pihak GWG ni umpamanya telah pun membuat kajian sejak beberapa tahun yang lalu dan mereka telah menghasilkan varieti yang sekarang ini boleh dikomersialkan. Jadi kita melihat masalah kebergantungan negara terhadap produk makanan ternakan daripada luar negara dan tentu sekali Kementerian melihat masalah ini dan melihat untuk mengambil tindakan yang perlu untuk menangani masalah. Beliau berkata demikian selepas melawat Pusat Kajian dan Penghasilan Benih serta Pusat Pemprosesan Jagung Bijian Green World Genetic GWC Wilayah Utara di Pauh. Memahami sejarah dapat mengekalkan dan membangkitkan semangat seseorang mengenai erti sebenar kemerdekaan. Pendakwa bebas Muhammad Ashraf Rizwan berkata, pengetahuan sejarah dapat memberi pengharapan berdepan cabaran semasa terutamanya sejak pandemik melanda seluruh negara tahun lalu. Mengakui negara dihimpit situasi sukar dengan peningkatan jumlah kes COVID-19 dan kematian, sirah peperangan Nabi wajar dijadikan pengajaran dan iktibar oleh umat Islam. Sejarah ini penting. Dr. Imarah sebut banyak kerajaan jatuh, kerajaan Islam jatuh kerana tidak melihat kepada tarikh, tak lihat kepada sejarah. Jadi bila kita nak istiqamah, salah satunya penceritaan perlu ada. Kalau kita duk baca-baca, duk kira-kira saja kematian macam Ustaz Bat sebut tadi, saya setuju. Kalau kita kira-kira, kita dalam rangka untuk menceritakan seolah-olah kita tidak mampu berubah. Seolah-olah kita akan gagal dan terus gagal. Sampai bila kita nak gagal? Beliau berucap dalam program Wacana Integriti bertajuk Hijrah Merdeka Diri menerusi siaran Facebook Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia. Gara-gara terlalu lama berkurung di dalam rumah, seorang lelaki tidak sedar yang peralatan elektriknya telah menjadi sarang semut.
Perkara itu hanya disedari ketika dia hendak menggunakan sterika untuk menggosok baju. Pada mulanya, dia menghidu bau hangit datang daripada sterika tetapi tidak mengesyaki apa-apa. Namun ketika dia ingin menggunakan fungsi wap pada sterika itu, puluhan semut tersembur keluar dari bahagian bawah sterika. Baru-baru ini tular sebuah video memaparkan situasi di PPV Hotel Grand Season yang terlampau sesak dan gagal mematuhi SOP penjarakan fizikal. Namun, tindakan pantas sebuah kumpulan pendidik muda mengambil inisiatif membantu pihak berkuasa dengan membuat garisan penjarakan di sepanjang jalan. Dana peribadi digunakan untuk membeli pita pelekat dan kon. Usaha kumpulan ini dipuji warganet atas keprihatinan mereka. Seorang petugas pengurusan jenazah pesakit COVID-19 memuat naik momen mengurus jenazah ibunya yang telah meninggal dunia di Twitter. Lengkap berpakaian PPE, suasana penuh emosi ini menyentuh hati. Dalam coretannya, dia meluahkan rasa amat menyayangi ibunya dan mengucapkan terima kasih atas semua pengorbanan ibunya selama ini. Saudara, paparan hashtag itu tadi menutup tirai berita perdana edisi Jumaat 13 Ogos. Jangan sebar berita palsu mengenai vaksin. Sama-sama kita jayakan program imunisasi COVID-19 kebangsaan. Dan kibarkan jalur gemilang tanda kita cintakan negara. Dengan itu, Assalamualaikum. Salam sejahtera.